Assalamualaikum semua murid-murid. Apa khabar? Bertemu lagi bersama Muallimah Nadia dalam kelas pembelajaran di rumah. Baiklah, pada hari ini apa yang kita nak belajar ya? Baiklah, pada hari ini kita akan mempelajari tajuk berkenaan solat sunat. Solat sunat ini ada di dalam pembelajaran ibadah tahun 4. Jom kita belajar sama-sama. Baiklah murid-murid, sebelum kita nak belajar tentang solat sunat, maka kita kena tahu dulu apa objektif pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah, objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah pada akhir pembelajaran, murid akan dapat menyatakan jenis solat sunat. Kedua, murid akan menjelaskan perkara dalam solat sunat ab'ad dan hayat. Baiklah murid-murid, sebelum kita meneruskan pembelajaran kita tentang solat sunat ab'ad dan hayat tadi, yang kita telah baca di objektif pembelajaran, mari kita lihat dan tonton satu video berkenaan solat sunat. Okey, ini adalah Furqan. Furqan sedang menunaikan solat. Lihat apa yang telah dilakukan oleh Furqan ketika menunaikan solat subuh. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Baiklah, kita lihat Furqan sedang menunaikan solat subuh. Akan tetapi Furqan terlupa untuk membaca doa kunut. Sehinggalah dia menghabis bacaan tahiyat akhir, baru dia perasan yang dia tidak lagi membaca doa kunut. Maka apa agak-agak ya yang perlu dilakukan oleh Furqan bagi memastikan solat subuhnya itu sah? Okey, murid-murid semua, mari kita lihat solat sunat. Okey, solat sunat yang kita belajar hari ini ada dua, iaitu sunat ab'ad dan sunat hayat. Sunat ab'ad ialah perbuatan sunat dalam solat yang apabila ditinggalkan sama ada sengaja atau terlupa, maka hendaklah digantikan dengan sujud sahwi. Ini bermakna ketika murid-murid sedang melaksanakan solat, ada satu perbuatan sunat ketika murid-murid melaksanakan solat, tapi murid-murid tertinggal kerana mungkin sengaja ataupun murid-murid terlupa. Jadi, apa yang perlu murid-murid lakukan? Murid-murid perlu gantikan dengan sujud sahwi. Baiklah murid-murid, perbuatan sunat yang telah kita baca tadi adalah perbuatan yang
tidak ada di dalam 13 rukun solat. Rukun solat wajib kan? Tak boleh tinggal. Tetapi perbuatan sunat tadi ketika kita melaksanakan solat tidak dilakukan. Maka kita boleh gantikan dengan abad. Jika 13 rukun solat kita terlupa atau tidak sengaja ataupun sengaja, maka kita kena solat semula kerana 13 rukun itu tidak lengkap. Maka solat kita tidak sah. Tetapi perbuatan sunat dalam solat, jika kita tertinggal, ia adalah sunat. Maka kita boleh ganti dengan sujud sahwi. Apakah perbuatan yang ada di dalam solat yang membolehkan kita untuk sujud sahwi? Perbuatan itu kita namakan sebagai sunat ab'ad. Terdapat 5 perbuatan sunat yang jika kita terlupa atau sengaja tidak melakukan, maka kita perlu ganti dengan sujud sahwi. Yang pertama, membaca tahiyat awal. Kedua, kita terlupa atau sengaja tidak membaca selawat ke atas Nabi pada tahiyat awal. Ketiga, membaca selawat ke atas keluarga Nabi pada tahiyat akhir. Keempat, duduk kerana membaca tahiyat awal. Dan yang terakhir, tidak membaca doa kunut. Maka daripada sini kita lihat nombor 5, membaca doa kunut. Bermakna perbuatan yang tidak kita lakukan di dalam solat subuh iaitu tidak membaca doa kunut. Itulah yang dilakukan oleh Furqan di dalam video yang kita lihat tadi. Furqan terlupa untuk melakukan perbuatan sunat iaitu membaca doa kunut. Maka apa yang perlu Furqan lakukan? Ya, Furqan perlu lakukan sujud sahwi kerana doa kunut termasuk di dalam sunat ab'ad. Seterusnya, mari kita lihat sunat hayat. Apakah itu sunat hayat? Sunat hayat ialah perbuatan sunat dalam solat yang jika ditinggalkan sama ada lupa ataupun sengaja, maka tidak perlu sujud sahwi. Okay. Sunat hayat berbeza dengan sunat ab'ad. Sunat ab'ad jika kita tak buat, kita kena ganti dengan sujud sahwi. 5 perbuatan sunat ab'ad tadi, jika kita tak buat salah satu, maka kita kena buat sujud sahwi. Tetapi untuk sunat hayat, jika kita terlupa ataupun kita memang tak nak buat, maka tidak perlu untuk sujud sahwi. Kita solat seperti biasa sahaja sehingga tahiyat akhir dan memberi salam. Seterusnya, kita lihat apa dia perbuatan sunat hayat yang tak perlu untuk kita sujud sahwi. Yang pertama, jika kita terlupa mengangkat 2 tangan ketika takbiratul ihram, rukuk dan ketika bangun daripada rukuk. Bermaksud, ketika kita takbir, kita angkat kedua-dua tangan kita. Kita terlupa. Tidak ada masalah. Ataupun ketika kita nak rukuk, kita tak angkat tangan ke dada kita pun tak ada masalah. Dan selepas kita bangun daripada rukuk, sebelum nak sujud, kita tak angkat tangan pun tak mengapa. Kedua, terlupa untuk meletakkan tangan di antara pusat dan dada dengan tangan kanan memegang tangan kiri. Tangan kanan tidak berada di atas tangan kiri.
itu pun tidak menjadi masalah. Solat kita masih sah sehingga memberi salam. Ketiga, terlupa membaca doa iftitah. Ya, doa iftitah termasuk dalam sunat hayat. Jika kita tidak membaca doa iftitah, kita tidak perlu untuk buat sujud sahwi. Keempat, membaca ta'awuz, iaitu A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Jika kita nak solat, sebelum kita membaca surah Al-Fatihah, kita akan ta'awuzkan. Tapi kalau kita tak baca ta'awuz, tak mengapa. Nombor 5, mengucapkan amin setelah selesai bacaan surah Al-Fatihah pun tak mengapa jika kita tidak membaca atau tidak mengucap amin selepas surah Al-Fatihah. Keenam, terlupa atau tidak membaca surah selepas surah Al-Fatihah pada rakaat pertama dan kedua. Maksud di sini, kita cuma baca Al-Fatihah sahaja ketika rakaat pertama dan kedua. Surah selepas Al-Fatihah kita tidak baca. Itu pun tidak mengapa. Tetapi surah Al-Fatihah mesti baca ya. Kerana surah Al-Fatihah ada di dalam rukun solat. Nombor 7, tidak membaca dengan nyaring pada rakaat pertama dan kedua pada solat subuh, maghrib dan isyak, dan memperlahankan suara pada solat zuhur dan asar. Ini biasa kita lihat di solat. Biasa kita akan lihat kalau di surau, imam akan baca nyaring kan untuk solat subuh, maghrib dan isyak. Tetapi jika tidak nyaring, baca dalam perlahan ataupun senyap pun tidak mengapa. Ia masih dalam sunat hayat. Nombor 8, tidak melafazkan takbir al-intiqalat ketika perpindahan rukun. Takbirah ni maksudnya di sini adalah kita rukuk kan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nak sujud Allahu Akbar. Bangun Allahu Akbar. Itu maksudnya takbirah al-intiqalat. Jika kita tidak baca, kita hanya lakukan perbuatan, itu pun sudah memadai. Nombor 9, membaca tasbih pada rukuk dan sujud. Nombor 10, tasbih bermaksud Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Itu adalah bacaan ketika rukuk dan sujud. Jika kita tak baca, kita cuma lakukan sahaja perbuatan rukuk dan sujud, itu sudah memadai solat kita. Dan ke-10, mengucapkan salam pada yang kedua. Bermaksud di sini, selepas kita habis baca tahiyat akhir, kita bagi salam. Yang pertama wajib. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu wajib. Memberi salam, rukun solat. Tetapi untuk salam yang kedua, ia tidaklah menjadi wajib. Ia adalah termasuk dalam sunat hayat. Cukup sahaja kita memberi salam yang pertama sahaja. Jadi kita lihat ada 10 sunat hayat yang biasa kita lakukan. Betul kan? Tetapi sebenarnya perbuatan ini tak perlu pun untuk kita lakukan sujud sahwi jika kita terlupa ataupun kita sengaja tidak mahu melakukannya. Namun begitu, jika kita lihat tadi di dalam video perbuatan Furqan. Furqan tidak membaca doa kunut. Doa kunut bukan berada di dalam sunat hayat tetapi di dalam sunat ab'ad. Jadi, jika Furqan tadi telah terlupa membaca doa kunut, Furqan perlulah melakukan sujud sahwi. Sujud sahwi berada, doa kunut berada di dalam sunat
ab'ad. Bagaimana pula jika ketika solat Furqan terlupa membaca tahiyat akhir ketika solat tadi? Ya, betul. Secara automatiknya solat Furqan tidak sah kerana Furqan tidak membaca tahiyat akhir bagi solat subuhnya itu. Sekiranya dia tidak membaca tahiyat akhir tadi. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita tentang tentang sunat ab'ad dan sunat hayat, maka marilah kita melakukan latihan pengukuhan. Ingat ya, sunat ab'ad adalah perbuatan dalam solat yang kita tak buat, kita sengaja tinggalkan. Maka kita kena buat sujud sahwi. Sunat hayat adalah perbuatan di dalam solat yang perbuatan sunat yang kita lakukan dalam solat. Jika kita tak buat atau sengaja tak nak buat, maka tak perlu untuk kita buat sujud sahwi. Sebagai latihan pengukuhan, murid-murid boleh lihat di sini ada 3 aplikasi yang boleh murid-murid masuk dan siapkan sebagai pengukuhan. Yang pertama, live worksheet. Kedua, booklet. Dan yang ketiga, quizzes. Muklimah berharap dengan kelas pada hari ini, murid-murid semua dapat faham apa itu sunat ab'ad dan sunat hayat. Sunat ab'ad tertinggal mesti buat dengan sujud sahwi. Sunat hayat, jika kita tertinggal, kita tak perlu ganti dengan sujud sahwi. Akan tetapi, kita sebagai orang Islam yang mengikut mazhab Syafi'i, perbuatan yang kita tinggalkan kesemua tadi, ab'ad dan hayat, sebenarnya jika kita tak buat sujud sahwi pun tak mengapa. Kerana ia adalah perbuatan sunat. Yang perlu wajib kita ikut untuk solat kita sah adalah 13 rukun solat. Itu mesti kita buat. Tetapi jika solat subuh kita tak baca doa kunut, kita tak tahu nak buat sujud sahwi, tak mengapa. Ia masih di dalam perbuatan sunat. Tetapi adalah lebih baik jika kita melakukan sujud sahwi. Kerana perbuatan sunat akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita nak masuk syurga kan? Kita mesti meraih pahala yang banyak untuk kita ke syurga. Baiklah, tamat sudah pembelajaran kita pada hari ini. InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada kelas akan datang dengan tajuk yang berbeza. Semoga dengan pembelajaran kita hari ini, murid-murid dapat mengaplikasikan dalam kehidupan, terutama ketika melaksanakan solat subuh dan solat fardu yang lain. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.